Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ini merupakan rakaman bagi kelas ketiga, bab ketiga, bagi kelas falsafah dan isu semasa. Ada sebab kenapa saya rakam. Disebabkan pada minggu hadapan saya akan ada program. Saya akan ada program di Desaru, Lotus Desaru, Kota Tinggi Johor. Pada 10 hingga 12 November lah. Jadi akan ada kelas yang affected, ada kelas yang terkesan. Jadi saya rakam supaya semua orang boleh tidak akan ketinggalan dan tidak akan ganti kelas lah. Jadi kita boleh teruskan dengan pelajaran walaupun saya ada program untuk minggu hadapan. Jelas di situ. Baik. Pada minggu ni kita mulakan dengan kelas yang pertama, kelas kuliah yang ketiga, berkenaan dengan seni dan kaedah berfikir. Yang ni saya akan bentangkan kepada kamu semua. Ambil masa yang banyak. Dan apa yang penting lagi dalam tu saya akan terangkan tentang assignment. Dan kamu akan buat dalam perkumpulan supaya lebih faham tentang bab ketiga apa yang hendak dipelajari. Baik. Boleh saya mulakan? Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bab 3, falsafah dan isu semasa dan berkaitan dengan seni dan kaedah berfikir. Dia berkaitan dengan seni dan kaedah berfikir. Jadi kita akan lihat apa yang akan kita lihat dalam bab ketiga ini adalah tentang peranan, kedudukan dan hubungan ilmuologi atau pemantik dengan ilmu falsafah. Dan jelaskan pelbagai kesalahan dalam berfikir atau dipanggil sebagai falasi. Kemudian kita menghuraikan ke pelbagai metod yang memperkayakan perkembangan ilmu-ilmu yang lebih kompleks. Kemudian kita menghuraikan perkembangan, kegunaan dan perbezaan dua pendekatan utama iaitu induktif ataupun induksi dan diduktif iaitu didaksi. Kemudian last sekali kita menganalisis metod penghasilan dan penjanaan ilmu-ilmu baharu. Jangan risau, topik ini tak susah pun. Mudah sahaja. Ini kandungan kuliah yang kita akan belajar. Yang pertama adalah peranan logik dan pencegahan falasi, iaitu falasi bermaksud kesalahan berfikir, iaitu kemudian diduktif dan induktif, kemudian pelbagai metod penghasilan ilmu dan kemudian metodologi pembinaan ilmu pengetahuan dan sekali senario dan kajian kes. Baik. Slide seterusnya adalah berkenaan dengan topik pada hari inilah iaitu kemahiran atau seni kita berfikir. Yang pertama adalah logik. Biasa dalam bahasa Melayu disebut sebagai logik lah. Kalau dalam bahasa Arab disebut sebagai natak ataupun yang lebih tepat natak ni kata mufrad ataupun kata akar. Yang biasa untuk merujuk pada ilmu logik adalah ilmu mantik. Itu merujuk pada ilmu logik. Logik yang merujuk pada dalam bahasa Melayu adalah berfikir secara benar. Dan logos dalam bahasa Yunani atau Greek maksud kata atau fikiran yang benar. Jadi maksud logik menurut istilah seperti mana digariskan oleh Ibn Sina adalah satu ilmu yang mengawal pemikiran manusia daripada tersalah dan terpesong sewaktu berfikir. Itu maksud ilmu logik menurut Ibn Sina. Menurut Al-Ghazali, suatu ilmu yang dapat membezakan di antara satu ilmu yang membawa kepada kebenaran dengan ilmu yang membawa kepada kesamaran dan kesalahan. Jadi, apa yang dimasukkan dengan logik ataupun bidang ilmu logik adalah satu bidang kajian tentang inference. Inference yang munasabah, iaitu proses untuk mencapai satu kesimpulan. Mana kesimpulan yang munasabah hasil daripada set andaian yang sistematik dan boleh dipercayai. Nanti kita akan sembang lebih lanjut tentang
yang andaian yang boleh dipercayai dengan tak boleh dipercayai dalam induktif dan deduktif. Okey. Kemudian ni logik. Okay. Apa pentingnya ilmu logik ni? Okey. Ia merupakan ilmu tentang bagaimana menilai satu argumen ataupun alasan. Ia juga membantu menilai alasan yang baik dan buruk. Kemudian penting untuk memastikan kita atau manusia boleh berfikir dengan betul, dan tanpa alasan yang betul kita tidak akan dapat mengetahui sesuatu itu benar atau boleh dipercayai. Okay, logik itu bukan sekadar memberi atau menerima pendapat, tetapi ia menolong, membantu menilai argumen atau alasan, mempunyai prinsip tertentu dan ada kriteria tertentu. Okey, jadi kita dah tahu tentang definisi logik dan kepentingannya. Jadi kita masuk kepada sejarah ilmu logik. Okey, bila ilmu logik ini terbentuk, okey, ilmu logik atau nama mantik pertama kali digunakan oleh filosof ahli falsafah Cicero. Okey. Tetapi digunakan dalam erti kata, tapi dirujuk dalam erti kata seni berdebat. Kemudian Alexander Aphrodiseus, adalah orang pertama yang menggunakan kata logika dalam definisi ilmu yang menyelidiki benar atau tidaknya pemikiran manusia. Kemudian dipopularkan oleh Aristotle. Ini Aristotle. Bagi ilmu logik atau mantik, Aristotle adalah guru utama. Jika diselidiki lebih dalam, sebelum Aristotle memang dah ada lah macam yang dipakaikan. Alexander, kemudian Cicero, dia dah ada, tetapi ilmu logik menurut Aristotle ni lebih sistematik selepas disusun ataupun digunakan pakai oleh Aristotle. Kemudian ilmu logik ini merupakan satu ilmu klasik Yunani yang diadaptasi oleh ulama serta ilmuwan Muslim pada awal abad kedua Hijrah. Jadi daripada Aristotle pergi kepada ilmuwan Islam, dinamakan sebagai ilmu mantik. Menurut bahasa Arab, ilmu mantik. Kalau masa Aristotle masih menggunakan tentang ilmu logik. Seperti ilmu-ilmu klasik lain, ilmu mantik dikembangkan oleh ulama Islam dengan memiliki bentuk dan karakter tersendiri yang berbeza dengan logik Aristotle. Jadi bezanya, ilmu mantik sangat berkaitan dengan falsafah dan teologi. Bahkan menjadi bahagian yang tidak terpisah daripada dua disiplin ilmu teori tersebut. Metodologi ini dia ada kaitan dengan ketuhanan sekali. Dia bukan sekadar kebebasan ataupun logik semata-mata. Dia ada ikatan dengan di bawah lembayung, di bawah payung wahyu. Dia masih lagi bila masuk bawah Muslim, dia punya had logik, iaitu mestilah berdasarkan prinsip yang telah digariskan oleh wahyu, iaitu Al-Quran dan Sunnah. Jadi apa peranan logik dalam kehidupan? Peranan logik dalam kehidupan adalah pertama, membezakan antara baik dan buruk. Ini manfaat paling asas lah dalam ilmu logik. Dan untuk membezakan antara logik dan buruk ni, seorang tu mestilah dah akil balik. Dia sudah mencapai taraf balik ataupun matang. Barulah diterima dia punya fikirannya yang logik. Kalau kanak-kanak kita tak terimalah, kerana dia belum mencapai taraf matang dan belum balik. Kemudian peranan yang kedua adalah membuat daya pemikiran seorang lebih tajam dan lebih berkesan melalui latihan-latihan berfikir dan analisis serta mengungkap permasalahan secara ilmiah. Yang seterusnya adalah membuat seorang menjadi mampu meletakkan sesuatu pada tempat dan mengerjakan sesuatu pada waktunya. Yang keempat, menjadikan seorang bijak berfikir dan mempunyai hujah untuk berdebat serta membidas kata-kata yang tidak masuk akal dan tidak mudah diperbodohkan atau diperkotak-katikkan oleh orang yang lain. Jadi ilmu logik ini secara ringkasnya dia peranan sebagai akal lah. Akal. Menggunakan akal. Jadi akal beza dengan otak. Otak ada tapi
Haiwan ada otak tapi tak ada akal. Manusia ada otak dan ada akal. Jadi seperti mana fungsi akal yang membantu manusia untuk membezakan antara yang benar dan antara yang benar daripada yang tidak benar atau batil. Okey. Kemudian seterusnya, peranan logik seterusnya dalam kehidupan adalah berperanan sebagai alat untuk menguji lapangan pemikiran daripada kemungkinan berlaku kesilapan. Logik ni boleh aplikasi dalam banyak bidang. Okay. Terutama daripada pengalaman tu kita dapat ilmu-ilmu logik yang kita akan tahulah seiring dengan perkembangan ataupun pengalaman kita. Kemudian logik merupakan peraturan yang menilai segala tanggapan awal akal manusia supaya melahirkan teori dan praktikal yang benar serta mencapai matlamat yang dikehendaki. Kemudian seterusnya, logik merupakan alat dan asas kepada segala ilmu lain. Contoh, ilmu akidah, sains dan akhlak. Seterusnya, last sekali, penganugerahan akal kepada manusia menunjukkan adanya peranan logik dalam kehidupan. Dia titik tolak dia mesti berkaitan dengan akal. Logik, bila kita kata logik adalah berkaitan dengan akal. Bila kita kata tak logik, maknanya dia tidak boleh diterima akal. Okey, baik. Kemudian dalam Islam ataupun ilmu logik ni berperanan penting dalam pengeluaran hukum syarak. Pada Islam dia iktiraf ilmu akal. Okey, ada akli dan ada nakli. Nakli tu ada punya hukum nas ataupun Quran Sunnah. Kalau akli daripada akal lah. Kemudian akal ataupun logik mengelakkan seorang daripada dikuasai oleh nafsu, naluri dan terlalu berpandukan kepada akal. Okay. Dan sebagai seorang Muslim, lebih lanjut lagi dia memandu ke arah pengukuhan akidah dan mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Tapi dalam bidang akademik, ilmu logik tu membantu kita menganalisis dan akhirnya kita boleh mengkritik ataupun memberi pandangan terhadap sesuatu bidang ilmu, satu lapangan ilmu. Mana kita tahu teori dah dan kita boleh menilai, okay? Kita boleh menilai satu maklumat berdasarkan maklumat yang ada dan akhirnya kita boleh mengeluarkan idea-idea baru berasaskan pemikiran logik kita. Baik, itu banyak peranan logik. Okey, daripada logik kita akan dapat argumen. Okey, logik dapat membentuk pemikiran yang kritis dan memberi hujah yang rasional dan benar. Okey, hujah adalah satu proposisi yang merupakan kesimpulan daripada dalil atau bukti. Okey, dari hujah ni mesti ada satu bentuk yang tegas. Okey, bukannya satu bentuk pendapat. Hujah ni adalah satu bentuk ketegasan atau satu bentuk perisytiharan, satu bentuk pengusulan dalam satu penyataan, sama ada benar ataupun palsu. Okey, penghujahan turut mengandungi turutan pernyataan, iaitu salah satu pernyataan tersebut merupakan kesimpulan yang dibuat. Baik. Okey, di sini kamu boleh tengok hujah dalam ilmu logik ni iaitu secara deduktif dan induktif. Ya, apa yang disebut sebagai induktif, apa yang dimaksudkan dengan deduktif. Okay, secara umumnya deduktif adalah satu bentuk kesimpulan yang diketahui benar. Okay, dia mesti benar. Dia mesti pasti. Okay, satu kesimpulan yang absolut. Okay, induktif adalah satu kesimpulan yang tidak diketahui benar ataupun tidak. Dia may be fake dan satu lagi maybe benar. Dia sama ada sahih ataupun benda tu tak sahih. Jadi macam kita punya pandangan kan, kedai tu sedap tapi belum tentu bagi orang lain ya sedap. Jadi untuk tahu lebih lanjut macam mana cara penghujahan deduktif dan induktif,
Kita biasa guna dalam kehidupan, cuma kita tak tahu itu induktif ataupun diduktif. Okey, jadi untuk tahu lebih lanjut, kamu boleh tengok dalam link video yang telah saya sediakan ni lah. Baik. Kemudian selanjutnya, okey, lepas kamu tonton video tu, kamu akan dapat saya akan terangkan tentang maksud diduktif dan induktif. Okey, biasanya dalam kajian diguna pakai dua ni, mesti diguna pakai lah. Okey, untuk kita buat satu kesimpulan daripada satu yang umum kepada yang khusus, satu benda yang khusus kepada yang umum. Jadi dua benda ni kalau dalam kajian master PhD akan diguna pakai, iaitu analisis data induktif dan diduktif. Okey, diduktif. Diduktif adalah kesimpulan khusus dibuat daripada pernyataan yang umum. Jadi pernyataan yang umum, semua manusia, Ahmad adalah manusia. Ini kesimpulan yang dibuat. Okey, sebab semua manusia adalah bernafas. Ini secara khusus dan ini adalah secara umum. Dan benda ni memang tidak dapat dinafikan. Memang benda ni absolut, dia punya benar. Kalau induktif, satu kesimpulan umum yang dibuat daripada satu perkara khusus. Mana Fatimah memakai hijab. Okey, kesimpulannya semua muslimah memakai hijab. Jadi benda ni boleh jadi salah, boleh jadi benar. Itu tidak semua muslimah memakai hijab contohnya. Jadi benda ni boleh jadi salah, boleh jadi benar. Okey. Dan muslimah bukan diukur berdasarkan hijab dia lah. Okey. Hijab adalah rupa luaran. Untuk tahu seorang muslimah berdasarkan agama dia lah. Baik. Kemudian sini induktif dan diduktif secara pemikiran yang telah saya uraikan tadi daripada tiga benda yang khusus, okey, kepada satu bentuk yang umum. Contohnya kalau kita kaji kitab yang khusus, antara tiga kitab kita kaji dan akhirnya kita akan buat satu kesimpulan umum terhadap tiga-tiga kitab yang kita kaji. Kalau diduktif, satu benda yang umum dia akan jadikan kepada benda yang khusus. Contoh kalau kita kaji tentang pengajian Islam, jadi kita akan dapat cabang-cabang pengajian Islam yang lebih khusus seperti akidah, syariah dan usuluddin, Quran dan hadis. Macam itulah cara pemikiran ataupun cara hujahan untuk induktif dan diduktif. Okey, kemudian daripada situ, daripada ilmu logik yang diperturunkan kepada hujah. Okey, daripada ilmu logik kita dapat argumen, hujah, dan untuk mengatur hujah dengan induktif dan diduktif, kemudian kita pergi kepada falasi, iaitu kesalahan berfikir. Okey, bila disebut sebagai falasi, ia merupakan hujahan palsu yang digunakan untuk mengelirukan atau mempengaruhi orang supaya orang tahu, supaya orang menganggap itu adalah benar dan sah. Okey, ia berasal daripada perkataan follow, iaitu saya menipu. Okey, falasi pada dasarnya nampak seperti benar, tetapi premis atau kesimpulannya adalah tidak sah. Contoh macam makan tadi lah. Kalau kita cakap sedap, belum tentu benda tu sah. Belum tentu benda tu benar menurut perspektif orang lain. Okey, kalau benda tu betul-betul sah, macam contoh warna kereta tu berapa sisi. Memang kita nampak sah 1.5. Memang kita sah itu berapa sisi yang dia ada. Kalau kereta tu laju, katakan hujah dia kereta tu laju, jadi kita kena tengok balik lah. Okay, sama ada kereta tu benar-benar laju ataupun tidak berdasarkan hujah-hujah ataupun premis-premis yang dia nyatakan. Berapa laju kereta tu sebenarnya. Okay, jadi pengetahuan tentang logik akan membantu untuk membezakan falasi daripada proposisi. Okey, dan falasi ada dua kategori. Yang pertama adalah falasi relevanan, okey, dan satu falasi ketaksaan, falasi of ambiguity. Okey, ini kalau dua-duanya dah diterangkan dalam slide seterusnya. Bila merujuk kepada falasi yang pertama, falasi relevanan, okey, ataupun falasi of relevance, iaitu yang pertama,
Falasi di sini adalah hujah yang premisnya tidak relevan secara logik dengan kebenaran ataupun kesimpulan yang palsu. Okay. Contoh yang kedua adalah falasi ketaksaan, iaitu falasi yang samar. Okay. Falasi of ambiguity. Okay. Falasi yang taksa ataupun samar. Falasi yang boleh jadi betul, boleh jadi tidak. Okay, contoh kamu boleh tengok di bawah ni macam mana dia relevan ataupun tidak. Dia nampak macam relevan tapi sebenarnya tidaklah. Sebab benda ni adalah bergantung kepada hukum ataupun bergantung kepada kebenaran setiap ada. Okay? Seorang yang bersalah mestilah disabitkan bersalah. Kenapa perlu dipertahankan walaupun dah tua ataupun anak yatim piatu. Kemudian ada falasi ketaksaan. Ini mungkin betul, mungkin salah. Sebab hanya orang yang tengok boleh jadi betul, boleh jadi salah. Okey. Kemudian dalamnya ada aktiviti. Okey. Ini yang kamu perlu submit dalam e-learning. Saya telah buat satu board dalam e-learning tu. Okey, satu board dalam e-learning. Di sini kamu perlu hantar assignment berkaitan dengan kata sini. Okey, dalam assignment ni kamu perlu mengenal pasti unsur falasi dalam iklan-iklan yang ada. Tak ni iklan je tak tertakluk lah. Kamu boleh tengok dalam iklan antarabangsa atau iklan di Malaysia. Okey, dan dalam benda ni kumpulan dah ada. Jadi setiap orang mencari satu iklan untuk dianalisis tentang falasi yang terdapat dalam iklan tersebut. Okay, kemudian kamu tidak perlu bentang, cuma hantar dalam e-learning. Okay, di sini hantar dalam bentuk mind map. Saya nak dalam bentuk mind map. Jadi aktiviti ini perlu dilakukan dalam bentuk kumpulan dan mind map perlu dihasilkan daripada satu video iklan yang dipilih sendiri. Okay, berdasarkan persetujuan ahli kumpulan. Dan kena pasti elemen falasi dalam video dan ulas. Kalau ada banyak, boleh berbanyak, kalau boleh sedikit boleh walaupun satu. Kemudian hantar selepas kelas. Okey, tiada had perkataan atau jumlah ulasan, jumlah falasi yang hendak diulas. Tapi lebih banyak lebih bagus. Okey. Jadi semua kena hantar sini, baik kumpulan. Hanya wakil kumpulan boleh tolong wakil untuk hantar. Baik, untuk dapatkan dia punya contoh, kamu boleh tengok video ni. Okey, 5 falasi dalam ad ataupun dalam iklan. Ya, kamu dengar sikit dia punya ni. Okey. Nanti kamu tengok sendiri yang ni tentang 5 falasi. Okey, saya bagi contoh satu. Mungkin kamu tak dengar, nanti saya akan terangkan. Okey, jadi ini antara contoh falasi. Okey, pemikiran falasi yang nampak macam betul tapi sebenarnya dia tak betul. Okey. Dia menggunakan DirecTV ni menggunakan scale taktik. Jika kamu ada kabel dan tidak pakai DirecTV, jadi rumah kamu akan meletup. Okey. Dalam realiti terdapat sikit kemungkinan untuk meletup, sama ada kamu menggunakan kabel ataupun menggunakan kabel daripada direct TV. Tak ada kaitan pun ataupun tak ada punca pun macam mana rumah boleh meletup disebabkan kabel. Okey. Dan ini taktik ataupun falasi yang salah. Hujah nampak betul tapi sebenarnya dia salah.
Okey, yang dikelas sebagai falasi. Okey, jadi macam inilah kamu akan huraikan. Tapi kamu kalau dapat banyak lagi contoh pemikiran falasi, jadi kamu boleh pakailah. Okey, boleh masukkan banyak lagi. Baik. Jadi kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kepada saya selepas ni. Okay, boleh tanya dalam e-learning ataupun boleh WhatsApp dalam grup. Okay, itu di pertengahan slide. Jadi ada 8 slide lagi. Okay, tak banyak dah. Untuk habiskan semua benda ni. Okay, baik. Harap kamu faham untuk buat assignment ni. Okay, kamu boleh rujuk video ni kalau tak faham untuk buat. Okay, dan rujuk video ni, cuba cari satu iklan dan buat assignment untuk mengetengahkan unsur falasi dalam iklan. Ini contoh iklan yang ada unsur falasi di sini. Okey, kamu boleh tonton sendiri 5 falasi dalam iklan. Baik, kemudian lepas habis tu buat dalam bentuk mind map peta minda dan kemudian hantar di sini, hantar dari ini. Cukup wakil kumpulan saja yang hantar. Okey, saya harap jelas di situ. Kemudian di sini ada metod penghasilan ilmu yang terakhir untuk kita pada sesi ini. Okey, dalam metod penghasilan ilmu ada banyaklah menurut Al-Ghazali ada banyak metod penghasilan ilmu. Yang pertama, panca indera. Okey. Panca indera dia bersegi daripada anugerah Tuhan pada kita lah, akal, anugerah mata, tangan, merasa dan semua lah. Lima diri rasa. Okey. Kemudian akal, kemudian institusi, kemudian ilham, wahyu, amalan dan pengalaman, kemudian belajar dan kajian. Okey, itu 7 metod penghasilan ilmu. Dan semuanya kita boleh, inilah macam kamu belajar UTM, ada ilmu daripada institusi. Institusi akan bagi kerangka ilmu kepada kamu, jadi yang lain kamu belajar daripada pengalaman. Dan tu juga di tahap master PhD kamu belajar dari sudut kajian. Baik, kalau budak kecil dia belajar daripada 5 deria rasa dia. Okey, cuma kita tengok satu persatu. Bila merujuk kepada panca indera, dia melibatkan kepada penglihatan, pendengaran, sentuhan, rasa dan bau. Namun, panca indera mempunyai keupayaan yang terbatas dan terdedah kepada kesilapan. Okey, dia macam haiwan yang rasa satu benda kan. Okey. Kalau dia sakit, dia makan satu benda, dia sakit, dia takkan makan lagi lah. Okey. Begitu juga manusia kalau sakit, kalau makan satu benda, dia sakit, dia takkan makan lagi. Kalau budak-budak, dia rajin mengutip benda-benda di bawah. Jadi bila dia sakit, dia takkan makan lagi. Macam itulah. Indera, pasal indera. Okey. Menggunakan 5 benda ni. Okey. Namun setiap benda ni adalah terbatas ataupun terdedah kepada kesilapan mengikut kepada setiap individu. Okey, kalau orang yang tua dia lain sebab taraf penglihatan bagi tu dengan budak-budak, taraf penglihatan agak terbatas dan juga pendengaran dan lain-lain lah. Okey, kemudian kita pergi pada akal. Okey, akal adalah satu bentuk berfikir. Satu benda yang digunakan untuk berfikir dan menjadi kelebihan manusia berbanding makhluk yang lain. Akal membezakan manusia daripada haiwan dan akal punya keupayaan adalah berbeza antara manusia. Okey, IQ manusia adalah berbeza. Okey, antara satu sama lain. Dan akal semestinya mempunyai kelemahan dan keterbatasan. Okey, jadi ada orang yang lebih, ada orang yang tidak lebih lah. Okey, yang kurang sikit dalam keupayaan akal. Itu yang terjadinya satu istilah tidak tercapai akal. Jadi dia tak boleh brain lah benda tu. Okey, bukan tahap dia untuk faham satu benda lagi. Satu benda yang dibincangkan itu barulah keluarnya perkataan tidak tercapai akal. Kemudian satu lagi institusi, iaitu
kaedah perolehan ilmu daripada institusi sama ada secara formal ataupun tidak formal. Okey, kalau di sekolah mesti adalah formal. Kalau di masjid, di seminar dan workshop dan lain-lain itu secara tidak formal. Kemudian ada ilham juga, kaedah perolehan ilmu ini disebut sebagai intuisi ataupun intuition. Okey, ilham ni satu bentuk yang anugerah lah. Okey, kalau Islam dia daripada ilmu laduni, ilmu yang dapat tanpa diusahakan. Okey, tiba-tiba datang ilham kepada dia. Itu satu benda yang tidak diusahakan. Itu disebut sebagai ilmu laduni. Ini juga merupakan kaedah perolehan ilmu. Okey, kemudian ada wahyu. Wahyu ni adalah perolehan ilmu yang disampaikan kepada para nabi. Okey, para nabi dan para rasul dalam Islam. Okey, ini merupakan kaedah perolehan ilmu daripada Allah kepada nabi melalui perantaraan malaikat Jibril. Okey, kemudian daripada amalan dan pengalaman. Ini benda yang paling banyak yang akan kita belajar lah, sepanjang pengalaman daripada umur yang kecil sampailah umur yang besar. Jadi semua ilmu ataupun semua benda yang sekeliling akan menjadi sumber perolehan ilmu melalui amalan dan pengalaman seseorang. Okey, ikut pengalaman adalah berbeza antara satu sama lain. Namun orang yang banyak pengalaman, dia banyak ilmu lah. Siapa yang lebih tua, dia lebih banyak makan garam daripada yang muda. Okey, yang terakhir, kaedah perolehan ilmu adalah melalui belajar dan kajian. Ini yang dilakukan di peringkat master dan PhD ataupun pada peringkat yang personal lah. Ada orang yang minat untuk belajar dan untuk membuat kajian. Okey, Imam Ghazali menyatakan bahawa kalau haiwan pun boleh dilatih dan diajar, apakah pula manusia. Okey. Jadi untuk ni semua benda ni, kaedah perolehan ilmu, semua benda ni dia punya tahap dia sendirilah. Okey. Tapi secara umumnya ini merupakan 7 cara perolehan ilmu menurut Al-Ghazali. Macam mana kita nak dapatkan ilmu? Ini semua caralah. Namun seperti wahyu tak dapatlah pada kita. Hanya dapat pada para prophet dan para rasul. Okey, ilham. Ni ada orang-orang tertentu lah, orang yang soleh boleh akan dapat ilham dan sebagainya. Okey, tapi biasa untuk orang biasa belajar dan kajian, amalan dan pengalaman, institusi, akal, mengikut upaya masing-masing dan juga panca indera. Baik. Selesai untuk slide. Selesai untuk sesi pada kali ini. Saya harap kamu dapat ambil perhatian daripada apa yang saya telah ajarkan. Okey, berkenaan topik ketiga. Okey, topik ketiga topik yang mudah saja, tidak susah. Okey. Jadi apa yang kita dah belajar di sini, kita dah belajar tentang ilmu logik, sejarah perkembangan, dan kemudian kita telah tahu dia punya argumen. Okey. Argumen dalam logik, iaitu approach dalam logik, iaitu induktif dan deduktif. Kemudian kita dah tengok dah dia punya metodologi penghasilan dan penjanaan ilmu-ilmu baru. Contoh seperti yang kita tengok, ada 7 kaedah perolehan ilmu tersebut. Kemudian satu lagi yang tidak dinyatakan tadi adalah satu bentuk falasi. Okey. Kesalahan ataupun kesalahan dalam berhujah. Okey, kesalahan dalam berhujah dalam mengikut falsafah. Baik. Jadi ada satu tugasan yang telah saya berikan tadi, jadi kamu harap boleh lakukan dalam masa kelas. Okey, tidak susah pun. Okey, kalau kamu dapat dah siap, dah hantar. Kalau siap dah hantar. Kalau siap boleh hantar dalam e-learning. Okey, kemudian kalau ada masalah boleh inform saya dalam grup WhatsApp ataupun secara personal. Okey. Okey, kalau tak ada kalau tidak ada apa lagi, okey, kita boleh bersurai dan kita jumpa pada kelas yang akan datang. Okay, terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.